Okay, ready ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat tengah hari kepada semua wakil-wakil media yang hadir pada hari ini. Jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak. Yang pertamanya, saya mewakili Gerakan Pembela Ummah bersama dengan 175 NGO. Hari ini diberi perkenan setelah kita mengutus surat kepada istana untuk kita menghantar satu memorandum rakyat ataupun NGO dan juga NJI untuk kita merayu kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong agar campur tangan dalam kemelut politik yang tidak berkesudahan ini, dan nanti kami akan edarkan isi kandungan memorandum ini kepada tuan-tuan semua dan bolehlah disebarkan kepada seluruh media dan juga rakyat untuk membacanya. Dan tadi alhamdulillah wakil bagi pihak Ketua Sifat Sulit Bahduri Yang Maha Mulia sendiri bersedia untuk memberikan komitmen menyerahkan memorandum ini kepada Baginda untuk melihat apakah cadangan-cadangan dan juga perkara yang kita utarakan dalam memorandum ini. Perkara utama yang kita utarakan dalam memorandum ini bahawa kita melihat mutakhir ini dan juga menjelangnya cadangan kerajaan untuk membuka parlimen ataupun mengadakan parlimen pada bulan September, dan kita melihat sekarang ini pelbagai kerenah pemimpin-pemimpin politik membuat kenyataan-kenyataan dan juga membuat saranan-saranan dan juga seruan-seruan yang kita melihat bahawa tidak ada kesudahannya di kalangan pemimpin-pemimpin politik ini bercakaran, sehingga kita melihat keadaan negara boleh terancam dan juga boleh hilangnya kestabilan dan juga boleh menghilangkan keadaan keharmonian dan juga keamanan negara. Jadi apa yang utama kita utarakan dalam memorandum ini adalah kita mengharapkan ke bawah duli Yang Maha Mulia campur tangan supaya negara ini terus aman, stabil dan juga harmoni, dan dapat mengekalkan terus kerajaan yang ada ini untuk melaksanakan urusan berkaitan menangani COVID ini dengan sebaiknya sehingga ia akan dapat terkawal. Dan juga kita merayu kepada Yang di-Pertuan Agong agar menasihati semua pemimpin politik ini agar fokus kepada keadaan yang ada pada hari ini untuk kita memastikan keselamatan dan juga kesejahteraan rakyat dapat terkawal daripada wabak COVID ini. Dan selepas daripada itu, sekiranya keadaan ini terkawal, keadaan yang berterusan dalam keadaan politik yang tidak stabil ini bolehlah diserahkan balik mandat itu kepada rakyat untuk diadakan satu pilihan raya supaya rakyat dapat memilih pemimpin politik yang betul-betul berjiwa rakyat untuk mentadbir negara ini. Selagi mana keadaan yang ada pada hari ini dengan pemimpin-pemimpin politik yang menunjukkan sikap yang tidak mengutamakan rakyat di dalam parlimen yang kita tonton sendiri, yang memperlihatkan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka bahaskan di parlimen bukan kepentingan rakyat, tetapi lebih kepada kepentingan perebutan kuasa di kalangan mereka. Jadi pemimpin-pemimpin yang ada ini diperlihatkan kepada rakyat, dan saya harap rakyat dapat menilai kepimpinan mereka, dan sekiranya mandat ini Yang di-Pertuan Agong berikan semula nanti dalam pembubaran parlimen pada masa yang akan datang ini, rakyat boleh nilai dan pilihlah pemimpin yang ikhlas, jujur dan bertanggungjawab kepada kerajaan. Kita tidak mahu
Dewan Rakyat itu satu tempat yang baik, yang mulia untuk membincangkan segala akta-akta ataupun segala cadangan-cadangan yang baik untuk rakyat diperlakukan dengan sebegitu buruknya, dengan berlaku pertengkaran, dengan berlaku perkara yang tidak diingini oleh rakyat. Saya kira terbanyak rakyat nak dengar apakah cadangan ataupun apakah saranan daripada ahli parlimen untuk memperbaiki keadaan rakyat yang ada pada hari ini. Tetapi apa yang rakyat tonton adalah perebutan kuasa. Apa yang rakyat tonton adalah perbalahan ahli-ahli politik. Jadi saya kira ini suatu perkara yang sangat memberikan imej yang buruk kepada negara dan juga memberikan imej yang buruk kepada pentadbiran kerajaan yang ada. Maka sebab itu kita minta Yang di-Pertuan Agong untuk campur tangan untuk mengekalkan keadaan yang ada ini supaya aman dan stabil, dan juga mengekalkan rancangan-rancangan kerajaan yang telah dibentangkan dalam parlimen dalam sidang hak asas baru ini, iaitu pelan menangani COVID, pelan imunisasi, pelan pemulihan negara supaya ianya dapat terus berjalan. Mungkin dalam satu tempoh yang kita akan dapat ianya terkawal semula, dan selepas daripada itu terserah kepada Seri Paduka Baginda untuk meneruskan ataupun menyerahkan mandat ini kepada rakyat. Dan insya-Allah kalau keadaan dah terkawal, boleh dibuat PRU 15, dan selepas daripada itu kita melihat mungkin ada perubahan baru dalam politik negara. Kalau keadaan yang ada sekarang ini dianya sentiasa tidak habis akan berterusan dengan perubahan politik, macam-macam klaim. Mereka ini klaim mereka ada majoriti, satu pihak yang lain klaim ada majoriti. Jadi tidak akan berkesudahan keadaan ini. Yang jadi mangsa adalah rakyat, masih dalam keadaan terumbang-ambing. Jadi oleh sebab itu kita mengutarakan 10 perkara dalam memorandum ini kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bersama dengan 175 NGO, dan kita masih lagi menerima sokongan NGO-NGO daripada negeri-negeri seluruh negara, dan insya-Allah kita akan ada 3 gelombang sokongan ini, dan insya-Allah mungkin pada 2-3 minggu lagi kita akan menghimpunkan seluruh NGO-NGO secara maya untuk kita memberikan sokongan kepada Yang di-Pertuan Agong, supaya yang pentingnya adalah menjaga kepentingan rakyat dan juga keselamatan dan juga kesejahteraan, kestabilan negara pada waktu ini. Sekian, terima kasih. Masuk. Saya ada lebihan. Bawa sikit. Bawa sikit sikit je. Boleh ambil dekat saudara Saifullah. Takut kita dapat terima. Angkat infon, bawa sikit angkat infon. Okey, terima kasih. Yang belakang yang Ulul Amri Malaysia ingin membuat sidang media sempena penyembahan warkah kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, memohon pengampunan diraja kepada Yang Berhormat Datuk Seri Najib Razak, sekaligus mencadangkan perlantikan beliau sebagai Perdana Menteri Interim atau caretaker. Dipersilakan Tuan Syed Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita telah persembahkan warkah kita yang bertajuk yang bertajuk pengampunan diraja ke atas Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, sekaligus melantik beliau sebagai Perdana Menteri Interim atau caretaker. Perkataan pengampunan diraja ini bersifat subjektif. Ianya tidak sama seperti pengampunan diraja oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengampunan diraja ini kerana Datuk Seri Najib Razak masih lagi mempunyai 2 tempat untuk membuktikan beliau tidak bersalah, iaitu di Mahkamah Rayuan ataupun di Mahkamah Federal. Saya bacakan pengisian yang penting bagi saya. Selaku rakyat, saya amat terkesan dengan musibah pandemik COVID-19 yang melanda seluruh negara, amnya dengan negara tercinta ini. Batik ingin menyampaikan rasa kekesalan terhadap apa yang berlaku di sini dengan nilai jangkitan yang mencecah
20,000 orang satu hari dan kadar kematian tinggi sehingga hampir cecah 1% daripada nilai jangkitan keseluruhan pesakit positif COVID-19. Ini jelas menggambarkan betapa pentadbiran kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri kini dibayangi kegagalan besar dalam menyusun sumber keupayaan tenaga kerja dan mengatur strategi pengurangan kadar jangkitan COVID. Patik selaku pimpinan badan bukan kerajaan yang sentiasa menyokong dan menyanjung tinggi ketokohan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda Tuanku dalam pemerintahan negara tercinta ini ingin mencadangkan supaya Seri Paduka Baginda Tuanku dapat memberikan pengampunan diraja khusus kepada orang besar berempat negeri Pahang yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak daripada apa jua tindakan mahkamah baik yang sedang berlangsung ataupun yang telah dijatuhi hukuman bersalah ke atas beliau. Patik yakin Allah Subhanahu Wa Taala saja mampu membuka hati semua rakyat untuk menerima kembali kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Najib untuk mentadbir kerajaan Seri Paduka Baginda Tuanku dengan lebih sempurna dan menjamin kesejahteraan, kesentosaan dan kebahagiaan rakyat Seri Paduka Baginda Tuanku di masa akan datang. InsyaAllah. So apa yang saya nak sampaikan adalah ini merupakan satu peluang untuk kita selamatkan rakyat Malaysia. Bagi saya, Datuk Seri Najib mempunyai dua kriteria, iaitu kepercayaan oleh Tuanku dan pengalaman beliau sebagai bekas Perdana Menteri untuk mentadbir negara Malaysia kembali. Sebab saya lihat daripada kebanyakan rakyat Malaysia ingin Datuk Seri Najib kembali mentadbir negara. Dengan itu, saya mohon jika mungkin di mata Tuanku, jika ada kekilafan yang berlaku ke atas Datuk Seri Najib, saya mohon ianya dapat dimaafkan. Dan jika Datuk Seri Najib naik sebagai Perdana Menteri interim, keputusan Mahkamah Rayuan mungkin akan lebih daripada 1 bulan keputusan itu dan kami rakyat Malaysia memerlukan Perdana Menteri yang baru sekarang. Jika Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri interim dan keputusan Mahkamah Rayuan memihak kepada Datuk Seri Najib, akan ada suara-suara sumbang yang menyatakan Datuk Seri Najib mencampuri urusan mahkamah. Itu yang kami tidak mahu. Kami mahukan Datuk Seri Najib mentadbir negara ini secara baik, secara aman, tanpa ada ganggu gugat oleh sesiapa. Itu yang kami mahukan. Itulah maksud pengampunan diraja. Datuk Seri Najib belum lagi dikatakan bersalah dan pengampunan ini adalah umpama kata lain restu baginda untuk Datuk Seri Najib dijadikan Perdana Menteri interim. Ada yang menyatakan beberapa orang untuk dijadikan Perdana Menteri interim. Ramai yang tahu. Tetapi dua kriteria. Ada yang ada pengalaman menjadi Perdana Menteri tetapi tidak mempunyai kepercayaan daripada Tuanku. Ada yang mempunyai kepercayaan Tuanku tetapi tidak ada pengalaman menjadi Perdana Menteri. Tetapi Datuk Seri Najib mempunyai kepercayaan Tuanku Agong dan pengalaman sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dan beliau mempunyai hubungan diplomatik yang terbaik. Dan saya yakin jika Datuk Seri Najib kembali, negara kita bukan saja bebas kepada COVID, tetapi ekonomi negara mula mencanak naik. Itu pendapat saya dan saya yakin rakyat Malaysia juga berpendapat seperti itu. Cadangan ini sudah dirujuk kepada Datuk Seri Najib? Saya secara amnya, secara rasminya saya tak rujuk, tapi Datuk Seri Najib mungkin ada mendengar. Sebab semalam selepas saya membuat hebahan di dalam Facebook saya, ada yang menghubungi saya berkenaan dengan pengampunan. Sebab tu saya kata pengampunan Anwar Ibrahim itu lain dan pengampunan Datuk Seri Najib ini bersifat subjektif. Sebab saya tidak mahu jika dibenarkan Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri interim, apabila keputusan memihak kepada beliau, akan ada suara-suara sumbang yang menyatakan Datuk Seri Najib mencampuri urusan mahkamah. Itu yang kami tak mahu. Tetapi peluang kita 6 bulan sebagai Perdana Menteri interim terpulang kepada rakyat. Jika Datuk Seri Najib dapat buat yang terbaik, siapa Perdana Menteri pada PRU 15, anda tentukan sendiri. 6 bulan Datuk Seri Najib beritahu dalam Facebooknya tentang KWSP, tentang apa yang perlu diberi pada rakyat. Hari pertama jika beliau menjadi Perdana Menteri interim, perkara pertama yang dia mungkin akan beri adalah kebajikan rakyat.
Yang kedua, total lockdown yang kita nanti-nantikan. Kita perlukan total lockdown 20,000 lebih, dan mungkin bak kata Ketua Pengarah Kesihatan 24,000 angka COVID yang akan kita perolehi, seolah-olah mereka dah tahu berapa angka selepas-selepas ini. So bagi saya, Malaysia harus menerima, wajib menerima Perdana Menteri baru kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin telah kehilangan 14 ahli parlimen. Bermakna Tan Sri mempunyai 100 kerusi parlimen saja. Ianya sah kerana Presiden UMNO telah menghantar surat kepada Yang di-Pertuan Agong bahawasanya 14 orang telah keluar daripada Perikatan Nasional. Terbukti Tan Sri Muhyiddin hilang majoriti. Dan bagaimana beliau boleh menjadi Perdana Menteri sekarang ni, saya pun tak tahu. Kerajaan yang flip-flop, keputusan yang sentiasa berubah-ubah. Ini kan pula ingin membuka pelbagai sektor. 2 dos vaksin, ramai 2 dos vaksin sekarang pun terkena jangkitan balik. So bagaimana untuk pulang ke kampung? Adakah tidak sayangi orang tua? Saya pun tak tahu apa keputusan kerajaan ini. So hari ini saya ingin bercakap tentang Datuk Seri Najib saja. So saya tak nak sentuh terhadap Perdana Menteri ke apa ke saya. Mengenai permohonan maaf atas kesalahan, boleh terangkan secara spesifik kesalahan apa ya? Bagi saya, Datuk Seri Najib, dia tidak lagi belum dikatakan bersalah sepenuhnya. Tidak, sebab ada Court of Appeal and Federal Court. Kalau kata dia tersungkur di Appeal Court, dia ada Federal Court lagi. So tidak terbukti dia bersalah lagi. Tetapi bagi saya, bila kita mahukan Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri interim, maka bagi saya Datuk Seri Najib, tuanku perlu beri pengampunan. Perkataan pengampunan itu secara subjektif. Bukan pengampunan untuk kes SRC dia dibuang, tidak. Tetapi pengampunan secara menyeluruh. Jika ada kekhilafan, jika ada kesalahan, kami mohon sebagai rakyat jelata supaya tuanku mengampunkan apa jua kesalahan Datuk Seri Najib secara menyeluruh. Sebab kita tak mahu satu Perdana Menteri interim yang masih lagi belum ada keputusan Mahkamah Rayuan, dan akhirnya keputusan itu memihak kepada Datuk Seri Najib semasa beliau menjadi Perdana Menteri interim. Akan ada suara-suara sumbang yang menyatakan Datuk Seri Najib mencampuri urusan mahkamah, dan sampai bila perkara ini nak dibawa begitu luas, saya rasa perlu ditamatkan. Sebab rakyat pun dah tahu fitnah terhadap Datuk Seri Najib, dan terbukti Datuk Seri Najib dapat duitnya kembali 114 juta dan membuktikan 1MDB itu tidak bersalah bagi saya. Kerana duit itu telah dikembalikan untuk UMNO dan untuk Datuk Seri Najib. Dan itu maksud saya tentang pengampunan. Okay. Soalan-soalan lain, kan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alright. Jangan